Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan perjumpaan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, so kita punya discussion and also kita punya apa orang kata perjumpaan secara online pada pagi ni Mak rasa sangat penting, okay? Sebab ianya sebagai persediaan untuk kamu punya open book test 22 hari bulan nanti, which is 22 hari bulan tu walaupun memang timing dia tu memang betul nak raya sangat dah kan, sebab kita raya 24 hari bulan, but I am hoping your focus is still there dan because of kali ini ialah kali pertama kita tanya awak soalan berkaitan dengan case study. Jadi bila case study ni jawapan dia tu kena sedikit kreatif, jawapan dia tu perlu lebih panjang, tetapi bila jawapan dia tu lebih panjang still you nak kena relatekan dengan awak punya teori. Okay, kalau ikutkan kepada jadi untuk hari ni pagi ni apa yang Mak nak discuss ialah Mak nak discuss dua benda. Okay, the first one ialah context diagram yang awak dah hantar hari tu. Alright, itu ialah chapter 4 kan. Okay, and then yang kedua ialah Mak ada dua soalan case study, tapi mungkin kita tak sempat nak cover dua-dua soalan, kita hanya cover satu soalan je dulu. Okay, yang mana itu ialah sampel soalan case study dalam chapter 3. Okay, so macam mana soalan tu ditanya dan macam mana awak nak jawab, yang mana jawapan awak tu perlu masih lagi relate dengan theoretical yang kita ada dekat dalam kita punya chapters. Okay, dan kalau sempat, kalau ada masa lagi dan kalau macam you all masih lagi boleh bertahan, okay, Mak ceritalah sikit pasal praktikal, sebab praktikal ni tak tahulah you all ada dapat ni ada dapat links daripada cawangan lain. Okay, so jangan risau sebab di Johor Mak masih lagi mencari apa orang kata the best method. Okay, tapi Mak akan bagi tahulah okay, apa, sebab kita pun baru dapat daripada kita punya kampus Terengganu. Okay, kalau ikutkan kepada nota chapter 4 tu, okay, nota chapter 4 tu disediakan oleh Cik Huda, right? Dan mengikut kepada Cik Huda, dia kata memang dah very detail dan very complete. Okay, so masa mak dengar tu very detail dan very complete tu, Mak rasa macam okey lah anak-anak Mak, insyaAllah boleh buat. Tapi lepas tengok kepada you all punya context diagram, okay. I'm ready. Nantilah Mama tengah kelas. Mama tengah kelas. Nanti boleh after this? Boleh. Okay. Subscribe to my channel now. Okay, so jadinya bila melihat kepada your your exercise context diagram hari tu, Mak rasa kamu masih ada masalah untuk nak translate ataupun untuk kamu nak convert from soalan tu pergi kepada context diagram. Nanti. Muhammad pergi ni dululah. Okay, tapi Mak apa orang kata? Apa nak cakap, open lah okay, sebab Mak hanya dapat ambil yang 5 jawapan daripada atas tu. So 5 jawapan daripada atas tu apa orang kata, Mak akan bagi tahulah you all punya kesalahan dan nanti yang lain-lain tu boleh compare dengan jawapan kamu sendiri. Okay. Mama nak buat apa? Nak buat matematik? You are not recording. Tak ada. Subscribe to my channel now, guys. Tak kuasa abang dan kakak nak subscribe your channel. Everyone in the world, subscribe to my channel. Boleh. Boleh. Abang kata boleh. Boleh. Just tell everyone to subscribe to my channel. Tell everyone. Muhammad. Okay.
So yang jawapannya Subscribe ni to my ada channel 1, 2, and 3, listen 4, to the 5, 6. Oya. Okey, ada 6 jawapan ni ialah 6 jawapan yang Happy daripada birthday. atas tau, yang terawal lah hantar. So willing nak share so that you all tahu apa kesalahan Subscribe to my kamu channel lah. now. Okay, dah. Alright, okay, enough. Okay, enough fun time. So dah. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Subscribe. Mana soalan? Subscribe to my channel now. Subscribe lah. Why is it so important to subscribe Because to now your I want the channel? silver play button. Why is it so important for you to have the silver play button? Because that's like the best thing you get 1,000 subscribers. Or 10,000. I love. Oh, please, 10,000 subscribers. 10,000 subscribers. Subscribe to my channel, everyone. Sibuk je. Everyone, subscribe to my channel now. Everyone, subscribe to my channel now. Subscribe to my channel now. Channel. Abang tanya, channel apa? Apa unboxing, duh. Manalah abang tahu channel awak. It's Apa unboxing. Okay dah. Apa, this is the channel is Apa unboxing. Okay. Sekejap Mak nak buka soalan je. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Mama Subscribe. nak buat matematik ke? Tadi Mama suruh buat tak nak buat. Okay, kita buat. Ni Mama dah start kelas baru nak buat. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel now, or else I will tickle you to death. Jap. Subscribe to my channel. Okay, dah. Mama dari sini. Subscribe to my channel. You are disturbing me. Okay, alright. So ini ialah soalan Subscribe to my ataupun channel. jawapan lah. Okay, so Subscribe ini to ialah my channel. jawapan Daniel Subscribe to my channel, Haikal. everyone. Subscribe. Alright, okay. So sekarang ni, okay, yang pertama kalau kita tengok jawapan, nampak kan Mak punya PDF ni kan? Nampak, okay, alright. Okay, so kalau kita tengok jawapan kepada Daniel Haikal, alright, okay. Satu yang Mak nampak dia punya kelemahan ataupun kesilapan dia ialah, perasan tak? Salah satu dia punya entiti ni ialah benda bukan hidup tau. Okay, so yang ada dekat sini ialah benda bukan hidup ni, luggage. So benda bukan hidup dia tak boleh jadi entiti ataupun kita tak recommend untuk benda bukan hidup tu untuk menjadi entiti. So mungkin kena tukarkan kepada luggage crew ataupun luggage owner. So kita akan tengok kepada soalan tu. Jadi kalau macam soalan tu luggage owner ataupun luggage crew, contoh so maksudnya crew tu refer kepada orang dan owner tu pun refer kepada orang. Okay, sebab dia macam ni tahu, you all kena faham when it comes to context diagram and data flow diagram, diagram ini merupakan interaction antara entiti awak, macam ni kan, passenger, luggage crew kan, okay, antara entiti awak dengan sistem airline ni. Okay, bila relationship, maksudnya bila dia ialah hubungan antara entiti dengan sistem, mestilah sistem tu yang menggunakan tu ialah orang, faham kan?
Dia bukan kata yang menggunakan tu ialah haiwan ke, betul mak faham. Kamu akan cakap mak entity can be an animals. Betul, betul. Cumanya when it comes to context diagram and also diagram zero, seboleh-bolehnya pastikan awak punya entity tu ialah orang, sebab yang akan connected to the system ialah orang. Yang akan input data ialah orang. Yang akan view the data pun ialah orang. Okay. So jadi dekat sini untuk Daniel Haikal punya jawapan, okay, bila yang dekat bahagian, okay, mak bagi tahu cara marking dia, bila dekat bahagian luggage ni dia dah salah, okay, kat sini dah salah sebab benda bukan hidup, automatik yang dekat sini semua mak tak kira. Semua akan jadi salah. Okay, so macam tu dia punya cara nak marking dia tu. Okay, ada yang tanya dengan mak, apa jadi kalau saya punya flow berlebih? Contohlah kata macam ni kan, berlebih. Patutnya ada satu saja tapi saya letak dua. Yang ni tak ada masalah. Yang ni tak ada masalah. Okay, sebab entity tu masih lagi kekal. Cuma awak terlebih data flow. Yang ini tak ada masalah. Okay. Kalau kita tengok jawapan, the next jawapan is, kalau kita tengok, jawapan Faik. Faik, mak lagi pening Faik. Faik ada tak dalam ni? Sekejap Okey, jawapan Faik ni pula, alright. Takut you all tak nampak sebab dia pun macam tak berapa ni. Okey, jawapan Faik ni, perkara pertama yang macam memang orang kata memang dia tak ikut apa orang kata, tak ikut syarat lah. Okay, boleh kata dia punya tu sebagai tak ikut syarat lah. Ialah awak punya line ni tau Faik, dia tak boleh line macam ni. Dia mesti kalau awak nak pergi sini kan, dia mesti kena dia mesti kena 90 degree. Sebab tu mak kata data flow tu dia mesti 90 darjah. Dia mesti macam ni. Contoh. Kan, dia tak boleh macam ni, nampak? Dia tak boleh awak main cross, dia macam tu. Tu tak boleh. Okey, tu yang pertama. Selepas itu, awak kena faham tahu syarat untuk kita nak draw kita punya context diagram dan zero diagram ni ialah antara entity dengan entity dia tak boleh. So, nampak tak kat sini? Luggage crew entity. Passenger is another entity. So, bila data flow tu ialah antara entity dengan entity, dia tak boleh. Ini salah. So, kalau misal kata entity, nak pergi kepada entity, ini memang dosa besar. Tak boleh. Kan macam ni. Automatic luggage weighing system, okay, is one entity. Nak pergi dekat executive luggage pun satu lagi entity, dia tak boleh. Sini tak boleh. Tak boleh jadi dia punya relationship tu dia tak boleh nak ada. Okay. Lepas tu mak itulah slot ni mak tak pasti untuk apa. Mak rasa mungkin kamu fikirkan about the soalan tu kan. Okay. Dan lagi satu, mak nak ingatkan bila awak convert ataupun bila awak translate daripada soalan case study yang diberi kepada konteks diagram, pastikan hanya relationship manusia dan sistem sahaja yang awak akan cover. Okay. So contohlah kata mak, perbuatan kita manusia sebagai entiti masukkan kita punya IC tu dekat slot. Perbuatan itu, okay, kalau misal kata slot tu ialah satu sistem, okay, then betul kita akan cover dekat dalam context diagram. Tapi kalau contohlah kata ordering system, food ordering system, okay, food ordering system katalah mak order pakai call. Mak call orang Pizza Hut. Contoh okey. So bila mak call orang Pizza Hut, mak ni tak ada interact dengan komputer ataupun dengan sistem. So jangan letak mak sebagai customer insert data, ordering data tu dekat dalam sistem. Tak boleh lah. Okay, so tu maksud mak bila kata context diagram dengan diagram zero, pastikan hanya orang ataupun hanya orang yang ada perbuatan orang dan sistem sahaja yang awak cover dekat dalam context diagram. Orang dan orang tak cover.
Contoh, okey. Syed call mak, mak boleh tak mak tolong registerkan saya? Ataupun mak boleh tak mak tolong dropkan saya punya subjek? Okey. So perbuatan Syed dengan mak tu ialah perbuatan human dan human. Tapi siapa yang interact dengan sistem? Mak. So Syed tak terlibat untuk nak masukkan dia sebagai entiti dalam sistem. Okey, yang tu kena faham. Okey. Kalau kita tengok Faiz Zikri. Faiz Zikri. Ya. Okey, Faiz Zikri pun sama. Okey, sebab dia pakai luggage. Okey, dia ada passenger. Passenger ialah human. Okey, ada luggage. Crew pun also human. Tapi bila menggunakan luggage dekat sini, so again, luggage tu dia bukan human. So whatever data flow yang dekat sini ni dah dikira salah. Mak dah tak kira dah dia. Tak tengok pun. Macam tu. Okey, lepas tu Sabrina. Okey, Sabrina pula, okey. Betul, okey. Kamu kata mak saya punya data flow 90 degrees. Betul, 90 degrees semua. Cumanya kalau kita draw kita punya context diagram, okey, ni kan macam kita punya kertas A4 kan? Ini macam kita punya kertas A4 tu. So awak punya proses tu ataupun awak punya sistem tu dekat tengah-tengah. Dan awak akan update awak punya simbol proses tu ataupun simbol sistem tu dengan awak punya entity. So bila buat macam ni, boleh jugalah, boleh juga. Cumanya dia jadi macam nak cakap dia jadi macam pelik sikit lah. Macam pelik sikit, tapi dari segi syarat dia semuanya memenuhi syarat. Cuma dia macam jadi macam pelik sebab selalunya kita akan pakai macam ni. Dia punya tu dekat tengah-tengah. So kalau kertas A4 tu, dia punya proses ni dekat tengah-tengah. So akan diupdate oleh awak punya entity. So boleh tengok balik kesalahan-kesalahan yang mungkin awak buat lebih kurang sama dengan kawan awak. Okey, kalau Syed. Okey. Yang pertama, alright, okey, yang bahagian luggage space, sebab luggage space ni dia benda bukan hidup. Okey. Yang lagi satu yang memang nampak kesalahan besar tu ialah entiti awak bukan semua huruf besar. Sebab tu mak kata berdosa ni sebab bukan huruf besar semuanya. Entiti memang wajib huruf besar. Dan dalam masa yang sama dia mesti singular. Kan, passenger dia tak boleh passengers. Luggage crew dia tak boleh luggage crews. Okay, dia tak boleh. So airline administrator, immigration unit, okay. So kesilapan Syed ialah semuanya bukan huruf besar. Tetapi mak nak ucapkan tahniah juga kepada Syed sebab Syed ialah antara student yang boleh come out dengan immigration unit. Orang lain semuanya blacklisted name ni dia pergi bagi dekat mana dia pergi bagi sama dengan Haziq tu. Sama dengan Haziq mak. sama Haziq. Asal Haziq Raja. Okey. Kalau macam ni kan mak nampak blacklisted. Blacklisted pergi dekat passenger. Passenger tu dia tak payah tahu pun dia blacklisted ni kepada immigration. Okey, lepas tu Dan. Alah, lambat pula. Sebab Dan bagi gambar Okey, Dan pun sama kan mak pun cakap ni pun berdosa sebab bukan benda hidup. Okey, lepas tu dekat sinilah dia punya apa yang kata bukan huruf besar. Dan ni bukan huruf besar. Luggage crew, okey, passenger bukan huruf besar. Alright. Okay, so bila kita nak construct kita punya context diagram, okay, kita memang akan tengok kepada kita punya scenario lah, alright. Jadi, scenario yang diberi kepada awak ni,
Malaysia Airlines would like to expand the use of self-check-in using kiosks. Okay, as system analyst, you are asked to upgrade the self-check-in system so that it will not only facilitate passengers to check in prior the flight's departure, but they can check in their luggage. Okay, so basically yang ini sampailah sini tak ada apa-apa pun yang awak perlu masukkan dekat dalam awak punya konteks diagram. Okay, so dia akan start dengan dari punya requirements yang dekat bawah ni lah, A, B, C dan seterusnya. Okay, so upon arrival, okay, by using the kiosk ni kita dah kira dia ataupun anggap dia sebagai kita punya sistem. Passengers will need to enter their flight information. For example, dia punya boarding date and also dia punya boarding time. Any special request such as seating and food choices can also be entered. Siapa yang baru masuk? Tak ada. Mak dengar macam bunyi ni. Oh ni. Okay. So jadinya okay, awak boleh nak letakkan awak punya data flow tu sebagai flight information. Yang ini mak nampak most student betul. Okay, maksudnya sekarang ni okay, dekat tengah-tengah, okay, dekat tengah-tengah ni awak ada awak punya proses. Okay, Malaysia Airlines self check-in system, semua orang ada. Okay, semua orang ada Malaysia Airlines. Okay, semua orang ada. Okay, Malaysia Airlines self check-in system, semua orang ada. Yang ini tak ada masalah. Okay, sini ada. Okay, side pun ada. Okay, tak ada masalah. Okay, yang pertama ialah passenger, betul kan? Sebab passenger tadi dia nak masukkan dia punya flight information. Okay, so yang pertama kita ada daripada passenger pergi masuk ke dalam sistem ialah awak punya flight information. Kejap yang. Okay, so macam Sabrina punya pun passenger dia ada flight information. Ini yang pertama. Mak rasa yang pertama tak ada masalah. Passenger, okay, boarding date and time, seating dan food. Okay, ini pun sebagai okay, flight information dia. Faik, mana Faik? Okay, passenger ada ni. Booking details. Okay, ni kira dia punya passenger details dia tu lah. Okay, Daniel pun ada passenger, masukkan flight information. Okay, so yang basically yang pertama tu tak ada masalah. Semua orang betul. Okay, once their flight information is confirmed, passengers must put their physical IC and passport into the slots provided so that their IC and passport can be scanned by the system. Okay, jadi di sini, okay, di sini daripada dia kena letakkan dia punya physical IC dengan passport pergi dekat slot provided. Ini ialah activity physical. Okay. Apabila dia ialah aktiviti fizikal, bermaksud awak tak perlu nak buat macam Faik ada slot dekat sini, tak perlu. Okay, because dia ialah aktiviti fizikal. Awak ambil awak punya IC, masukkan dekat dalam slot. Itu ialah aktiviti fizikal. Tak perlu nak masukkan dia dalam konteks diagram. Water, Baba. Water, dia ambil, ni tak pausu lah. Okay. Okay. Alright, cumanya yang dah masuk dekat dalam sistem ialah dia punya scan IC dan passport. Okay, yang akan di-analyze by the system. Dekat sini baru start semula dia punya communication ataupun interaction dengan sistem. So, jadinya selain daripada flight information ni tadi, yang kedua dia kena masukkan, sekejap mak tengok Faik ada tak? Macam Faik buat, dia ada masukkan dekat slot. So dekat sini dah salah. Jadinya kalau kita tengok Daniel pun tak ada. Okay. Passenger information ni mak assume dia sebagai scan IC. So mak kira betul juga. Faiz Zikri, mana scan IC? Faiz Zikri tak ada. Faiz Zikri tak ada. Sabrina
pun tak ada. Sabrina pun tak ada. Said boarding pass ni kot passenger information ni. Okey, mak assume yang ni lah passenger information ni sebagai scan IC dan passport. Okay, and then after that, if the passengers have a high amount of debt which does not allow them to board a flight, their names will be blacklisted. Nampak tak? Nama dia akan blacklisted and sent to the immigration unit. Bermaksud sekarang ni awak akan ada, selain daripada passenger, kita akan ada immigration unit sebagai pertambahan entiti awak. So bila awak tak ada, okay, macam Sabrina tak ada immigration unit, Faiz Zikri pun tak ada immigration unit, Faik ada, cuma dia punya ni, dia punya flow tu salah, daripada slot pergi kepada immigration instead of daripada sini ke sini. Kan sepatutnya sebab kan tadi blacklisted tu bermaksud daripada sistem ni tadi kan. Okey, kalau kita tengok Daniel pun mak rasa tak ada, Daniel pun tak ada immigration. Kan maksudnya tadi kan kita dah masukkan yang scan IC dengan scan password, scan IC tu dekat dalam sistem kan. Lepas tu sistem tu akan ada checking process. So kalau checking process tu nama dia tu ialah nama yang blacklisted, sebab tu dia daripada sistem ni pergi kepada immigration unit. Bukan daripada slot. Bukan daripada slot pergi kepada immigration unit. Dia kena daripada sistem ni pergi kepada immigration unit. Kenapa? Sebab yang scan IC dengan pasport tu tadi kita dah masukkan dia dekat dalam sistem. Okay. And then lepas tu, on the other hand, if their names are clear, boarding pass will be generated and their names will be listed in the list of boarding passengers to be sent to the airline administrator. So airline administrator ialah entiti awak yang ketiga. Jadi kat sini airline administrator ada. Okay, Faik ada. Cuma again awak punya flow dekat sini. Boarding passenger list tak boleh masuk daripada slot, ambil daripada sini. Daripada sistem. Boarding passenger. Kan boarding maksudnya daripada sistem tu dia akan view pergi kepada airline administrator. Daniel punya tak ada. Faiz Zikri pun tak ada. Sabrina pun tak ada. Said ada. Okay, Said very good. Okay, so akan ada list of boarding passengers. Dekat sini. Okay. Dan dalam masa yang sama boarding pass tu akan diberi kepada passenger. Okay, so akan ada daripada sistem ni pergi ke boarding pass. So kat sini ada 1, 2, kat sini tadi 3, sini 4, boarding pass ialah 5. So bila Sabrina mak nampak macam ada boarding pass. Okay, yang ni betul. Kan, yang ni betul. Okay, Faiz Zikri boarding pass pun ada sini. Okay, ni betul. Okay, tapi yang ni lah blacklisted ni sepatutnya pergi kepada immigration. Faik tadi dah. Okay, passenger, Daniel ada boarding pass. Pun betul. Okay, mak tulis situ betul. Right. Okay. And then kenapa dia tiba-tiba jadi macam ni pula? Mak, cuba buat half-half. Cuba buat half-half. Macam mana buat ada half-half Nak buat half-half macam ni? Lagi senang nampak ke? Tak tahu, tak ada nak kena tukar-tukar selalu. Sebab takut macam you all tak nampak clear pula. Tu macam mana? Idea je. Dia kalau mak tarik sampai ke atas sikit ruang skrin tu, nanti kan dia macam automatic ada size dia. Tarik yang bar yang atas sekali. Bukan. Dia drag bagi kena kat betul-betul line atas skrin.
bukan resize, dia drag tu sekali. Oh, direct ni. Direct macam tu. Atas lagi sampai Atau dia lagi? macam mana bagi kena yang tu. Alamak. Jadi tak apa. Tak apalah. Okay. Right. So, bila dekat sini, okay. So, next to the kiosk provided, okay, there is a luggage space that is connected to the automatic luggage weighing system. Mak rasa dekat sini yang Faik keliru. Luggage space ialah the physical space, bukan sistem. So, the physical space tu, the luggage space tu tak perlu nak jadikan dia sebagai entity. Okay, cuma entity dia ialah the automatic luggage weighing system. Okay, jadi yang ini mak nampak okay, ada yang buat dia sebagai entity. Apa mak ni? Okay, so Daniel tak ada. Dia merajuk ke Faik? Dah. Tak apa, nanti kita tengok dulu, okay. So Faiz Zikri pun tak ada, Sabrina pun tak ada. Sabrina ada, okay, luggage weighing system, okay, very good. Said weighing system tak ada. Tapi saya buat ni luggage space. Tak boleh lah, maksudnya buat dekat sini yang sistem tu. Macam tu. Okay. And then Ni connect macam mana? apa dia? Macam mana nak buat untuk luggage weight system tu? Maksudnya okay, luggage weight system tu ialah dia ialah sistem, betul tak? Okay. Tetapi walaupun dia sistem, dia ialah sistem tambahan, bukanlah kata sistem tambahan, maksudnya dia ialah sistem sampingan. Kita punya main system ialah ni. Kita punya self check ini ialah main system. Okay. Tetapi ada input untuk self check in system ni yang disumbangkan oleh another system, which is the luggage weighing system tu kan. Okay. So yang luggage weighing system tu buat je sebagai another entity. Okay. Luggage weight system. Maksudnya kalau luggage space tu tukar dengan luggage weight system? Ya. Betul. Ingatkan tak boleh ada dua sistem dalam satu kontrak dagang. Boleh. Cuma jangan jadikan dia sebagai kesilapan senior awak dulu ialah dia buat lagi another system kat sini. Itu. Ingatkan nak buat macam tu. Tak boleh. Maksudnya walaupun dia sistem, dia ialah the entity kepada the self check in system ni. Jangan jadikan dia ada dua sistem, ada dua proses tu dia tak boleh. Okay. Okay, so once the passengers put all their luggages on the luggage space, the automatic luggage weighing system is activated and the calculated luggage weight is entered to the system. Okay, so once the passengers put their luggage, ini pun ialah physical. Okay, so bila physical kita tak perlu nak masukkan dia dekat dalam sistem. Okay, lepas tu dia cuma yang kita perlu masukkan sistem dalam sistem ialah dia punya weight ni. Calculate weight is entered to the system. If the calculated luggage weight exceeds, passenger must pay for the excessive luggage by providing their credit or debit card details. Once the payment has been confirmed, bag tags are printed and passengers can attach. Okay, ni pun ialah physical. Okay, passengers can attach the bag tags to their luggage and put their luggage on the conveyor belt. Okay, so maksudnya dia ada tiga kat sini. Daripada luggage weighing system, okay, dia akan masukkan weight.
Kemudian kalau apa orang kata, kalau ada lebihan, okay, ada excess, kena bayar menggunakan dia punya credit card or debit card details. Lepas tu back tax. So dia ada 3 pergerakan dekat situ. So bila dia 3 pergerakan, okay, kalau dekat sini side buat sistem, dia akan jadi betul lah, luggage weight masuk dekat dalam sistem, okay. Lepas tu passenger ni akan oh tak ada, payment. Kat sini sepatutnya kena ada satu payment. Luggage status, flight, boarding pass. Sini patutnya kena ada payment. Payment details. Lepas payment details tu barulah dia akan dapat back tag. Sini baru dia akan dapat back tag sini. Sabrina punya luggage weighing system. Nampak tak, Sabrina buat banyak, lebih daripada satu, tapi yang ni mak tak kira lah. Mak hanya akan kira dia punya weight dia. Yang ini macam mana mak nak cakap dia sebenarnya sepatutnya perkataan yang lebih tepat ialah luggage weight. Cuma sebab luggage weight ni awak punya flow ni salah. So mak ambil lah yang ni. Mak kira betul lah ni. Mak kira ni ialah luggage weight lah. So luggage weight daripada sistem masuk dekat dalam Malaysia Airlines self check-in ni. Then kalau ada excess, tambahan lah ni. Passenger kena masukkan dia punya luggage payment details dan dia akan diberikan dia punya back tag. Maybe you all kurang faham kot dekat situ sini dah memang langsung tak ada ni kan. Tapi ni kena ada lah luggage payment details. Lepas tu dia kena dapat back tag. Back tag pun tak ada. Faiz Zikri tak ada. Barulah muncul. Faik punya mak pun macam pening juga tadi dia kan. Special request Faik punya tak ada lah ni. Sebab weighing system tak ada connection pun dengan, sepatutnya kat sini. Sepatutnya dekat sini kena ada, pergi dekat sini ialah weight. Lepas tu nanti passenger ni kena masukkan dia punya payment tu dan dia akan diberi back tag. Daniel punya back tag tak ada. Luggage status pun sama. Patutnya kena ada payment. Payment details. Alright. After that, all the passengers' luggage will then be transferred to the luggage crew. The bag tags are scanned and luggage security checks will be performed. If the passengers do not bring any prohibited goods, the luggage crew will update the luggage check-in information into the system and passengers will be notified using the SMS. So kalau kita tengok, luggage crew akan masukkan luggage information. So macam Daniel punya jawapan ni, dia ada lebihan data flow. So yang ni mak tak kira lah. Luggage crew akan masukkan luggage information dan dia akan dapat SMS. So luggage status ni betul. So yang blacklist ni yang salah. Blacklist ni yang salah. Yang kat bawah ni mak dah tak tengok. Sebab yang ini dah bukan entity, bukan valid entity. Faik punya pun kiranya SMS dia ada. SMS. SMS ni dapat. Faiz Zikri ini pun sama, mak dah tak tengok sebab entity tu dah kurang sesuai. Luggage crew akan masukkan luggage information, ini mak tak kira, lebihan data flow. Kemudian luggage information akan dapat SMS. SMS notification tu betul. Sabrina pun sama, back tags ni mak tak kira. Luggage information dan passenger akan dapat SMS. Mak kira ni lah luggage status tu sebagai awak punya SMS. Side punya luggage crew akan masukkan luggage information dan the luggage status akan diperolehi oleh passenger. So kalau kita tengok kepada dia punya full answer dia,
Ni soalan test 1 April 2019. Dan soalan ini memang masa tu kita setuju kita tak tanya konteks diagram. Kita tak tanya diagram zero. That's why konteks diagram punya jawapan tu a little bit long, sampai 10 markah. Kalau ikutkan konteks diagram tak sampai 10 markah. Selalunya paling-paling banyak pun cuma 6 markah, 7 markah. Sebab awak punya diagram zero tu akan lebih tinggi nilai markahnya. Okay. So inilah apa orang kata jawapan kepada soalan tadi. Okay. Yang mana, alright. So dia akan ada airline self check-in system. Okay. So diapit oleh dia ada yang pertama ialah passenger, yang kedua airline administrator, yang ketiga ialah immigration unit, yang keempat ialah luggage weighing system. So nampak tak, walaupun dia ialah sistem, kita jadikan dia sebagai entity. Dan last sekali ialah the luggage crew. Okay. Dan kalau awak nampak sekali imbas, okay, kalau dia bukan sistem pun bermaksud dia punya entity tu ialah daripada things yang manusia related lah, human related. Passenger memang human, maksudnya dia yang boleh key in data dekat dalam kita punya sistem. Airline administrator also human. Immigration unit memang dia letak dekat sini unit, tetapi mungkin unit tu akan diketuai oleh orang lah, orang-orang dia punya head of department ke kan. Okay. System mesti ada user yang connected to the system. Luggage crew also people. So bila awak gunakan luggage sahaja, dia jadi macam kurang tepat tau. Okay. So, mula-mula passenger akan masukkan dia punya flight details. Ni yang pertama tadi kan. Okay, dia akan masukkan flight details daripada passenger masuk dekat dalam sistem. Okay. Selain daripada itu, dia akan masukkan juga dia punya scan passport and also identification card. Okay. Lepas tu kan dia akan check tadi, okay, sama ada blacklisted ataupun tak. So sekiranya blacklisted, the list of that blacklisted passengers akan diserahkan kepada immigration unit, and the list of boarding passengers bermaksud orang-orang yang clear, tak ada hutang, akan diserahkan kepada airline administrator. Okay. Dan dalam masa yang sama, passenger ni akan diberikan boarding pass. Okay. So the next second part ialah the luggage. Okay. So soalan ni ditukarkan supaya instead of passenger tu yang key in dia punya berat bag dia tu, okay, so berat bag dia itu disumbangkan oleh automatic system ni tadi, automatic weighing system. So automatic weighing system, apa yang dia akan masukkan ialah di luggage weight. The luggage weight sekiranya ada excess, okay, ada lebihan, passenger ni kena buat pembayaran luggage payment details menggunakan credit card or debit card. Okay, sebab dia ada kat sini lah, masuk kat dalam sistem. Okay, lepas tu barulah dia akan diberikan bag tag. Okay, barulah dia akan diberikan bag tag. And last kali dia nak check in, kan dia dah bayar dah, okay, dah timbang bag dia. Lepas tu kalau misal kata berat tu berlebihan, dia dah bayar, dah dapat dah dia punya bag tag, dia pun dah letak bag tag tu dekat bag dia, okay. So lepas tu aktiviti yang fizikal tu lah, dia akan masukkan dekat conveyor belt dan sebagainya, okay. Bag dia akan diterima oleh luggage crew akan do the checking, and kalau tak ada apa-apa dia akan masukkan ke dalam sistem luggage check-in information, and the luggage check-in information ataupun SMS tu tadi akan diberitahu kepada passenger. So all together you have 10 data flow. Okay, 10 data flow. Jadi bila markah dekat sini sebenarnya markah dia berlebih kan. Data flow ni 0.5. Okay, darab dengan 10 kita ada 5 markah. External entities ada 5. So 1 setiap external entities maksudnya ada 5 markah.
proses dekat tengah-tengah ni, ada 1, so 1 markah. Total sebenarnya 11 markah, tapi because of kita allocate markahnya 10, so whatever yang you dapat dekat sini kita akan bahagikan dengan kita akan bahagikan dengan 11 darab dengan 10. So dapatlah sama ada berapa yang dapat dekat sini. Okay. Okay, clear tak? Aja ya. Okay, dia macam hang kejap tadi. Okay, so clear tak macam mana daripada soalan tu, dia ada dia punya cara untuk awak nak capture apa yang awak nak kena lukis dekat dalam awak punya context diagram. So yang mana interaction human dengan human, orang tu order barang online, okay, lepas tu dah order, postman bagi barang online tu dekat dia kan. So bila postman tu bagi barang tu dia secara fizikal, so yang bagi barang secara fizikal tu tak perlu masukkan dalam konteks diagram, tak perlu masukkan dekat dalam diagram zero. Okay, so Mak cuma dapat tengok yang lima jawapan yang teratas ni lah, kan, 5 jawapan yang teratas ni. So bila Mak tengok kepada your answers, so Mak rasa tak boleh nak biarkan kamu terus tanpa ada discussion lah. So that's why macam untuk minggu ni Mak kata kita masih lagi proceed dengan kita punya chapter kita masih proceed dengan chapter 6, cuma kita perlu ada satu session untuk kita nak inilah kan, nak tengok awak punya kesalahan, apa yang awak perlu buat, apa yang awak tak boleh buat, macam tu. Okay, dan kalau soalan ini kita nak apa orang kata, kita nak panjangkan dia ataupun kita nak expand dia kepada diagram zero, dia akan jadi sangat panjang lah. Dia akan jadi sangat panjang yang mana markah dia tu akan lebih daripada 10-20 lah. Sebab tu soalan ni dia tak tanya diagram zero. Okey, ada soalan? Soalan? Tak ada? Tak ada soalan Maybe tak ada. Saya tak ada. Tak ada kot. Okey, tak ada. So macam itulah caranya bila awak nak convertkan dia. Ya, Fizi, tak ada. Okey. So macam itulah caranya bila awak nak convertkan daripada case study kita pergi kepada context diagram. Okey. Untuk awak punya open test tu nanti dia punya sistem dia tu, case study dia tu sebenarnya very simple. Sistem tu sangat dekat di hati. Mak buat tu sistem dalam UiTM je. So hopefully macam you all boleh lah kan, sebab you all dah tahu dah dia punya flow sistem tu macam mana. Okay. The next one is kita pergi kepada kita punya case study chapter 3. Okay, chapter 3. Ni example lah Are you gonna help me with my work? Lagi 50 minutes. When I'm 5?
5 and 0. Okay. So ini ialah contoh soalan case study pendek tau. Sebab kalau ikutkan kata Cik Huda, dia kata untuk awak punya open test ada 4 case study. So satu case study tu yang pasal yang pasal apa orang kata? Context diagram dengan diagram zero. Ada 2 case study pendek dan 1 case study panjang. Okay. So ini ialah contoh case study pendek. Alright, yang meliputi chapter 3. Alright. So dia punya tajuk dekat sini, Colonial Movers, okay. So you are dia bagi macam macam satu scenario, kan. You are the IT manager at a regional moving company that recently merged with a major competitor. Alright, so the company president asks you to prepare requirements for a new information system to support the combined company. Okay, so sekarang ni dia macam dua company dia merge together. Kat sini dia ialah moving company. Apa contoh moving company Mak tak tahulah moving company. Katalah kita ambil contoh macam JNT nak merge dengan Pos Laju. Contoh ni contoh tau. Okay. Bila dia nak merge dengan dia punya competitor, and awak ni role awak sebagai IT manager, okay, dan awak dikehendaki untuk prepare requirements untuk satu information system yang baru, okay, to support the combined company. Okay, kalau kita nak tengok dekat sini, soalan ini bersifat soalan yang very general. Bila dia kata new information system, dia boleh jadi HR system. Kan, maksudnya sistem yang menyimpan data staff JNT kita combine dengan sistem yang menyimpan maklumat staff dalam untuk Pos Laju, ataupun dia boleh jadi payroll. Sistem gaji JNT kita nak combine dengan sistem gaji Pos Laju. So dia macam very general dekat situlah, kan, dia very general, dia tak specify sistem apa sebenarnya yang awak dikehendaki untuk prepare the requirements. Cuma awak nak kena faham apabila dua company yang mungkin dia ada perbezaan, maksudnya JNT mungkin sebelum ni dia pakai Java, Pos Laju pakai pakai PHP lah contoh. So sekarang ni awak nak merge. So bila kita nak merge, logically JNT dan Pos Laju akan menggunakan hanya satu sistem sahaja. So awak ni sebagai IT manager, awak nak kena fikir tau, platform apa yang paling sesuai, software apa yang paling sesuai, dan awak kena fikirkan juga platform-platform yang awak gunakan tu adakah sesuai dengan the cultural, the people dekat JNT, dan boleh tak kita apply towards the people dekat Pos Laju juga. Macam tu lah. Dia macam kalau bank tu sebelum ni siapa telan siapa apa contoh siapa telan siapa? CIMB tu dulu ada telan siapa-siapa tak? Maybank ada telan siapa-siapa tak? Macam tu lah. Kan maksudnya bila dia merge tu maksudnya yang lebih besar tu, dia punya kompetitor yang lebih besar tu akan telan yang lebih kecil. Right. Okay. So kerja awak ialah ada 4 sahaja task. Okay. Yang pertama, should employees be involved in developing the new system? If so, what should be their role? Cuba fikir 1 minit, 2 minit. Katalah awak ni sebagai IT manager, okay. So bila kata company awak merge, JNT merge dengan Pos Laju, okay. Adakah awak perlu melibatkan semua staff JNT dan semua staff Pos Laju untuk awak punya sistem yang awak combinekan tu, untuk sistem baru yang awak combinekan tu? Awak rasa-rasa perlu melibatkan semua orang ataupun tidak? Aziz kata tak. Okey. Kalau tak, dia macam ni. Kalau tak, kena justify, kan? Okey. Kalau ya pun kena justify. So macam mana cara? Hari kata tak. Siapa kata tak lagi?
Saya kata tak. Saya pun kata Itu tak. dia guna nama saya. Okay, so kalau misal kata not involving, kalau misal kata tak perlu nak involve semua staff, okay, you kena ada your justification. Dan kalau perlukan, yelah maksudnya any method pun kena ada justification, dan your justification tu perlu disertakan dengan teori yang kita dah belajar tau. So my advice is, okay, kan sebelum ni kan kita ada belajar yang mana kita ada piramid. Tak tahulah, ni chapter 1. Kita ada atas ni, yang atas ni ialah top managers. Lepas tu kita ada yang kat sini, sini ialah middle manager. Lepas tu sini ialah supervisor. Nah, yang dekat bawah ni ialah operational. Okay. So jadi sekarang ni yang top managers ni, selalunya siapa orang-orang top managers ni? Okay, kejap Top managers ni dia punya yang chief lah. CIO dia, Chief of Information Officer, CEO dia, COO dia kan. Ni semua yang memang top level punya. Alright, okay. Kalau yang middle managers ni yang bawah sikit lah. Kan, contohnya macam dia punya apa nak cakap sebab dia regional kan. So mungkin apa orang kata middle managers dia tu macam orang yang handle in charge on particular state. Contohlah kata siapa manager bahagian Johor, siapa manager bahagian Selangor kan. Okay, lepas tu ada supervisor. Okay, bawah sikit, rendah sikit. Dan last sekali ialah yang tukar-tukar hantar tu lah, yang tukar-tukar hantar barang tu kan. Okay, so sekarang ni okay, kalau kamu tanya dengan mak, okay, semua kena terlibat. Semua kena terlibat. Okay, kenapa? Tapi kan tadi kan kita punya soalan tu kan kita kena kita kena justify apa dia punya role dia tu kan. Okay, so kalau orang yang atas-atas ni, okay, kalau orang yang atas-atas ni selalunya dia akan macam mana nak cakap dia yang akan outline apa strategi-strategi yang perlu digunakan. Sebab selalunya orang yang atas-atas ni, dia lah yang akan berfikir tentang the strategic planning. Bermaksud bila kata kita dah merge JNT dengan Pos Laju, apa kita punya strategic plan untuk 5 tahun akan datang? Adakah kita nak compete dengan company yang lebih besar macam FedEx kan, dan sebagainya, macam ialah company-company yang overseas tu kan, UPS contohnya. Okay, so orang-orang yang bahagian atas ni lah, okay, yang akan menentukan the strategies to ensure the smooth transaction. So dia ni lah yang akan menentukan the requirements of the system supaya requirements of the system itu somehow boleh achieve strategi yang dia nak ni. Kan, dan dia lah juga yang akan menentukan dia timeline. Berapa lama the process of nak merge sistem tu perlu berlaku. 2 bulan, 6 bulan, 8 bulan, macam tu lah. Okay. Yang bahagian middle managers ni, okay, yang bahagian middle managers ni, dia akan melibatkan juga collaboration dengan collaboration dengan department-department yang lain. For example, awak nak collaborate dengan HR, awak nak collaborate dengan bahagian payroll kan, bahagian gaji, awak nak collaborate dengan apa lagi, selalunya bila tu dia akan melibatkan HR, gaji, HR ni cuti. Cuti kan, payroll gaji dia. Apa lagi? Selalunya 2 ni lah, insurance ke kan, okay. So yang middle managers ni pula kita perlukan dia sebab as a collaborator. Kan kita nak data daripada dia tu. That's why bila kata sistem tu merge, kita nak kena fikir bila dia merge tu kita perlukan, itulah mak kata tadi, kita perlukan collaborate dengan department-department lain selain daripada department IT. Kan kalau kita tengok awak punya subhanallah student portal pun kan, okay, exam unit awak kita perlukan collaboration daripada unit exam. Awak punya dah bayar yuran ke belum bayar yuran, kita perlukan collaboration daripada bahagian bendahari.
Jadi kita melibatkan juga the middle managers, dan bila kita ada different department tu, takkanlah orang-orang bawah dia kan yang kita nak attack, mestilah dia punya bos-bos dia. So bos-bos dia tu ialah kita akan masukkan dia as the middle managers. Okay, lepas tu bila kita nak bila kita nak combine, kan sistem JNT nak combine dengan sistem post laju, okay, mesti akan ada data conversion. Kan macam tadi Mak kata, katalah JNT dia pakai platform Java contoh, okay. Kalau post laju dia pakai platform, for example dia pakai platform apa tadi Mak cakap, PHP kan, okay. So and awak kata okay, kita sebulat suara kita pergilah kepada platform Java. Kan bila kita combine tu awak kata kita sebulat suara kita nak pakai platform Java sebab Java ialah open source, for example. Okay, alright. So bila dia ialah open source, orang ni data dia dalam PHP tau. Okay, so bila kita combine pakai Java, data-data yang daripada PHP ni kita nak kena convert. Kita nak kena convert supaya data-data dia tu consistent dan juga compatible dengan Java punya platform. So siapa yang nak buat? Yang buat tu ialah the supervisors. Sebab data-data ni selalunya yang pegang ialah supervisor. Macam kita kan, KPP tu dikira sebagai supervisor kan. Jadi data-data siapa yang tak pergi kelas, siapa yang pergi kelas, siapa yang ANC, data-data tu supervisor yang pegang. Jadi supervisor ni diperlukan untuk dia nak buat conversion. Tak kisahlah conversion daripada data daripada segi sales ke, data dari segi profit ke, data revenue ke, as long as dia nak convert data tu. Dan last sekali ialah operational employees ni kan, orang yang hantar-hantar barang ni macam kamu student, kita perlukan kamu. Untuk apa? Bila kata kita nak buat satu sistem baru kan, kita nak combine sistem katalah kita nak combine sistem UiTM dengan sistem college bersekutu. Tapi kita perlukan student ni juga sebagai kita punya input. Tapi input dia tu, role dia tu apa? Collect information lah. Collect information, good. Awak sebagai tester. Awak sebagai tester. Kan, jadi bila awak dijadikan sebagai tester, barulah kita boleh tahu yang kita combine sistem tu berjaya ke tak berjaya. Dan barulah dia akan patah balik kepada the top management ni. Kita akan report dekat top management ni. Dia punya success dia, kalau failure dia kat mana. Kan, kalau failure dia dekat collaboration, kita pergi balik dekat middle managers. Kalau failure dia tu dekat data conversion, kita pergi balik dekat supervisor. Okay, so mula-mula apa orang kata, mak pun fikir tak perlu melibatkan semua orang, tapi lepas tu bila fikir-fikir balik, tester, you all jadi tester lah. So dia melibatkan semua staff macam tu. Okay, so nampak tak the way awak nak jawab, jangan awak terus jawab, mak tahu korang memang sangat betul terang kan. Jadinya tak boleh nak jawab macam yang tadi kan jawapan kamu. Tak perlu nak melibatkan semua orang. Lepas tu sebab apa? Korang akan biarkan jawapan terkotak-kanting macam tu. Dia tak boleh lah. Bila kata menjawab soalan case study, okay, somehow awak kena relatekan awak punya solution tu dengan teori yang ada dekat dalam kita punya chapter. So teori yang ada, kalau dalam soalan nombor 1, teori yang ada inilah dia. Yang kita punya ni. Ni teori. Dan kita masukkan role tu tadi bersesuaian dengan role dalam kita punya case study ni. Macam tu. Okay, lepas tu yang kedua, what types of system requirements will you focus on? Explain each one in detail. Okay, bila kata system requirement, again kita patah balik kepada kita punya teori. Okay, system requirement kita ada 5. Output, input, process, performance dan juga control.
Okay. Sebab you all dah nampak dah kan mak highlight yang proses dengan control ni kan. Tapi daripada 5 ni, okay, daripada 5 specification ni, you all kena fikir yang mana yang memang betul-betul very important. Very important untuk kita nak, very important dan kita kena fikir benda tu dulu. Macam itulah maksud soalan tu. So, jadi kalau ikutkan, kalau awak baca balik output, baca balik input, proses, performance dan juga control ni kan, okay? Yang mak nampak, kita kena dahulukan kontrol. Sebenarnya kita kena dahulukan kontrol. Ni yang nombor 1. Barulah kita pergi kepada proses. Yang lain-lain ni dia akan datang kemudian. Okay, kenapa? Bila kontrol, selalunya kita kena kontrol dia punya infrastructure dan automatically kita kena kontrol dia punya security. Dan di dekat bahagian kontrol ni jugalah sebab you all kena faham tau. Bila kita ni, kita merge kan, bila kita macam awak lah, contohlah kata PKP kan. Raja tekan das, raja kata saya nak tumpah rumah kau lah Syed. Kan, okay. So, raja dah ada dah kamu punya, macam nak cakap habit. Okay, habit. Kan, dah ada. Biasa. Okay, dia dah ada dah dia punya habit kan. Lepas tu dia nak tumpang pula rumah Syed, yang mana Syed ada habit lain. Jadi bila kata you all nak merge ataupun you all nak combine together, duduk sama-sama, means you kena ada certain control dulu. Kena ada some sort of security kan. Maksudnya barang-barang walaupun duduk satu rumah, okay. So apa barang-barang yang sensitif kepada kamu, yang penting kepada kamu, still kamu kena apa orang kata simpan sendirilah. Kan, okay. Lepas tu mungkin akan ada, nampak tak? Mungkin akan ada internal and also external policy. Oh, duduk rumah Syed tak boleh bangun lambat. Contoh kan, duduk rumah Syed kena tolong mak dia masak. Duduk rumah Syed, dia benda-benda macam tu. Banyaknya polisi rumah. Duduk rumah Aziz lah, macam senang. So jadinya bila kata kita, bila kita nak combine sistem tu daripada 2 sistem yang berbeza, kita nak combine jadi satu sistem. For me, control tu yang memang kita kena utamakan. Kita nak tengok dia punya domain yang dia pakai. Domain berbayar ke, domain yang free ke. So bila kita combine, adakah kita nak proceed dengan domain yang berbayar ataupun kita nak proceed dengan domain yang free? Apa kelebihan kalau kita pakai domain yang berbayar? Apa kelebihan kalau kita pakai domain yang free? Boleh ke domain yang free ni somehow support data yang lebih banyak berbanding yang sebelum ni? Lepas tu kena tengok pula in terms of the software licensing. Kalau sebelum ni JNT mungkin dia pakai freeware. Pos laju dia bayar dia punya license tu. So bila kita combine, boleh ke kita masih lagi nak pakai freeware? Itu yang kena dilihat dulu. Kena tengok dulu for my opinion. Kan bila kita dah memang betul-betul kita memang nak kena pakai architecture, scalable architecture ni in terms of awak punya networking lah. Kan kita nak pakai server apa, siapa kita punya policy kita punya licensing ada tak melibatkan government punya policy ataupun tak, kita kacau tak dengan government punya policy. Sebab bila kita nak combine kan, bila kata kita nak combine companies, polisi pun penting juga because of kita nak tengok sama ada kita punya merge tu dibenarkan ataupun tak dibenarkan sebenarnya. Kalau dibenarkan, apa orang kata, kalau dibenarkan apa syarat-syarat yang kita perlu patuhi, for instance. Okay, dan bila kita dah settle yang itu, barulah kita tengok kepada di proses. Kenapa proses ni perkara kedua yang penting? Sebab tadi mak kata kita kena integrate. For example, human resource system kena interface ataupun kena integrate dengan payroll. Dulu pos laju ada payroll system yang dia punya sendirilah kan. Dia punya sendiri. Lepas tu sekarang dia nak combine pula. Jadi kita perlukan di integration. So bila kita nak integrate macam mana? Apa proses yang paling mujarab? Apa proses yang orang kata paling selamat?
Macam tu. Dan barulah awak akan tengok apa input dia, macam mana performance dia, lepas tu output dia. Okay. So again jawapan awak ni tadi, what types of system requirement will you, sebab tu dia kata will you focus on. Jangan jawablah semua. Okay, kalau misal kata awak kata nak jawab, okay, semua awak akan fokus, betul. Tapi jawapan awak akan kata semuanya kita fokus, cuma di peringkat permulaan kita hanya akan fokus kepada the control and the process dahulu. Lepas tu awak pun terangkanlah kontrol apa yang awak nak kontrol. Kenapa? Apa pentingnya kontrol ni? Sebab bila awak punya, kalau awak punya infrastruktur tu tak secure, awak develop lah apa-apa sistem pun, rugi je lah. Kan, lepas tu kenapa awak kena fokus kepada proses? Because of memang akan ada integration. So kalau dua perkara ni awak dah settle awal-awal, barulah kita tahu, barulah kerja-kerja input, output dan performance ni akan jadi lebih mudah. Okay, so explain each one in detail. So bila nak explain each one in detail ni, sebab nanti kan awak memang boleh akan ada apa orang kata extensive amount of resources kan, boleh tengok internet, boleh tengok buku, tak kisah kan. So tu mak kata gunalah part 4W1H ni, what, when, where, how. Jadikan itu sebagai cara untuk awak nak explain. Kan, okay, kalau macam dia kata what, kan, so kalau kata control ni what, apa yang terlibat. Inilah yang terlibat ni. Policy domain licensing. How. Terangkanlah how macam mana. Okay. So jawapan awak ni akan berlandaskan kepada teori. So teori awak inilah output, input, proses, performance dan juga control. So far ada soalan tak? Rasa-rasa macam boleh jawab ke tak boleh jawab ni nanti? InsyaAllah. InsyaAllah Okey, kejap mak tengok ada tak siapa-siapa hantar. Okey. Alright, so lagi dua soalan ni, dia minta awak untuk JAD. Okay, so you decide to conduct a series of JAD sessions, prepare a memo to participants and include a detailed plan. Okay, so memo tu awak tulis lah, awak carilah macam mana apa orang kata memo tu. Okay, sebab JAD session ni dia akan melibatkan semua user tau, daripada all levels. So tadi kan kita ada 4 ni tadi kan yang pakai kita punya tu kan, maksudnya semua orang ni akan terlibat. Okay, so agenda dia pun kena melibatkan daripada atas ni sampai bawah lah. Kan, okay. So antara agenda, mak rasa bila kata agenda ni kan, awak boleh Google tau. Google awak cari agenda untuk merger and acquisition. Nanti dia akan ada. Merger means dia nak merge lah. Okay, dua company tu dia nak merge. So mungkin in terms of nak fikirkan about the strategic plan dia. Strategic plan ni orang atas ni lah kan. Apa teknologi yang digunakan tu sesuai ke tak sesuai. Okay. Lepas tu dari segi dia punya costing. Sistem priorities dia. Kan. Communication plan tu bermaksud sama dengan dia relates dengan priorities. Maksudnya kalau kata nak immediately gunakan, okay, so macam mana, sebab kan perasan takkan tadi kan kita akan cross department, ada payroll, ada HR, so macam mana kita nak communicate dengan different department ni untuk kita nak make sure yang sistem tu kita boleh urgent jalankan, urgent run. Lepas tu training, perlu tak kita train staff-staff kita, staff-staff yang bawahan tu, operational tu untuk menggunakan sistem ni. For example lah, dan because of dia kata dekat sini nak prepare requirements for a new information system kan, okay. Untuk agenda ni awak boleh pecahkan dia kepada pre,
merger, kan maksudnya sebelum dia buat dia punya merging tu, okay, and then masa dalam proses dia punya merging, dan post merger. So ni ialah soalan-soalan yang berkaitan dengan post merger. Right, okay. Lepas tu yang last sekali ialah what fact finding methods should you use to collect information from employees at Colonial Movers? Suggest at least 3 methods and explain the pros and cons. Ni memang nampak on the teori lah, okay. Yang mana kalau ikutkan kepada kita punya teori, kita ada interview, kita ada document review, kita ada observation, kita ada questionnaire dan kita ada research. So sebab dia nak 3 je, kan, okay, dia nak 3 je. So daripada ada banyak-banyak fact finding techniques ni, awak akan pilih 3 yang paling berkesan lah, ataupun 3 yang paling sesuai. Okay, so pendapat Mak, okay, yang paling sesuai ialah interview, observation and also the questionnaire. Then mungkin awak akan tanya, awak akan explain lah why. Kenapa awak pilih interview ni? Okay, so usually siapa orang yang kita akan interview? Orang yang kita akan interview ni ialah yang top-top management tu lah. COO dia, CIO dia, CEO dia, kan? Okay, sebab kita nak dapatkan the insights about both companies. Apa kekuatan JNT? Apa kekuatan pos laju? Apa kelemahan JNT? Apa kelemahan pos laju? So kita kena interview orang-orang atas ni, sebab orang-orang atas ni yang memikirkan about the strategic plan. Kan kita nak dapatkan the insights about the companies. Tahu, insights about the companies, bukan about the people. Kita nak tahu hala tuju company tu. Okay. Lepas tu the second one ialah the observation. Kenapa kita kena buat observation? Sebab kita nak view, kita nak have the internal and external view of the business operations. Kan? Kalau macam JNT, dia punya cara dia scan kemudian, contoh scan kemudian. Kalau pos laju dia scan dulu. So bila kita merge, kita nak buat macam mana? Scan dulu ke scan kemudian? Macam itulah, kan, kita nak tengok dia punya business operation. Apa kelemahan business operation JNT, apa kekuatan business, apa kekuatan operation pos laju. Kita nak tengok yang tu. Last sekali kita kena conduct juga questionnaire, sebab kita nak tahu apa pendapat orang-orang bawah ni, people oriented. Kenapa? Sebab bila kita ada 2 company yang berbeza, macam Mak katalah tadi, kan, Raja ada dia punya habit dia yang berbeza dengan Syed punya habit. So dia punya culture dia tu berbeza, mindset dia berbeza, behavior dia berbeza. So kita ni buat questionnaire tu sebab kita nak dapatkan satu view yang macam, walaupun ada perbezaan pendapat, tapi kalau kita buat function ni, insyaAllah function ni akan diterima oleh semua staff, walaupun staff tu berbeza pendapat. Contohlah macam tu. Kan, okay. So sebab kita nak fokus on how the new system should work. Sebab yang akan banyak menggunakan sistem ni ialah orang-orang bawahan, kan. Okay, orang-orang atas ni dia nak tengok kepada the result, kan. Apa result dah sebulan gunakan sistem ni, bagi tahu dia punya, tu yang keluarlah kamu punya bacat ke apa benda cat semua tu lah, yang macam kamu buat dekat dalam SRS tu, kan. Okay, cat apa benda semua tu, kan. Okay, jadi 3 ni yang paling penting. Yang paling penting dan paling sesuai untuk case study yang ini, Colonial Movers. Yang soalan yang ini, soalan yang nombor 4 ni, kalau kamu cari dekat Google boleh dapat. Yang nombor 3 ni pun boleh dapat. Tapi yang nombor 1 tak boleh dapat. Yang nombor 2 ni pun tak boleh dapat. Jadi again Mak kata, jangan terlalu bergantung pada Google, okay? Kita akan sentiasa bergantung kepada kita punya textbook. So bila kita bergantung kepada kita punya textbook tu, kena ambil the theory,
Then awak support the teori tu dengan awak punya reasons, awak punya apa orang kata explanations, awak punya examples. Itu yang jadinya mak sentiasa mendoakan anak-anak mak kan. Lagi-lagi apa jawab open test tu nanti, open book test tu nanti masa bulan puasa, insya-Allah penuh berkahnya kan. Cumanya sedikit risau sebab awak jarang sangat didedahkan dengan soalan-soalan yang begini. Kalau tak soalannya semua memang terus dapat daripada slide, terus dapat sebab sebelum ni kita tak boleh tengok slide, tak boleh tengok buku. So now bila awak dah boleh tengok buku, dah boleh tengok slide, so kita tak boleh nak bagi soalan yang very direct. Ada yang awak boleh ambil direct, the theory awak boleh ambil direct, tapi you kena support dengan awak punya kan for W1H ni. What, where, when, how, whom, macam tu. Okay. Sebab Cik Uda kata dia bajet satu soalan awak akan spend 45 minit. Kan jadinya do not spend too much untuk nak Google. Okay. Sebab kalau awak buat yang context diagram dengan diagram zero tu pun takut ambil masa lah untuk awak nak draw satu-satu. Okay. So this is another case study. Okay, cuma yang case study ni mungkin awak boleh jadikan sebagai awak punya homework. Okay, kan sebab lepas tu nanti kalau ada masa nanti kita akan apa orang kata discuss lah. Kan, so ni case study yang kedua ni dia lebih orang kata lebih familiar lah sebab dia melibatkan education. Okay, the school is considering a new system to speed up the registration process. As a member of Westwood's IT team, you will interview the stakeholders affected by the registration process. So dia kata list all the registration system stakeholder. So nampak tak bila dia minta awak senaraikan siapa stakeholder yang terlibat, awak kena faham lah stakeholder tu siapa. Siapa stakeholder? Stakeholder ni Cik Tuan. Apa dia? Yang bagi duit kan stakeholder. Yang bagi duit. Okey, yang bagi duit tu ialah juga. Okey, yang bagi duit kan. Okey, maksudnya dia ialah orang-orang yang berkepentingan. Kan? Berkepentingan maksudnya parents. Lepas tu sekolah tu punya apa orang kata? School ke ni? College lah. College ni punya apa? Selalu registration siapa admin administratif dia. Okay. So and then how is each group affected? Macam mana setiap orang tu awak kata dia tu terlibat sebagai stakeholder the registration system. Kalau macam college administratif ni mungkin sebab dia yang nak accept the data. Kan? Kalau macam parents tu macam mana pula? Adakah dia tu terlibat untuk view data anak dia ke? Kan sebab tu ataupun awak boleh assume juga registration process ni macam dulu awak register UiTM macam mana? Terus pakai sistem UiTM ke pakai sistem UPU? UPU ke madam? UPU UPU ataupun maksudnya bila awak dah masuk UiTM tu terus awak punya sistem tu daripada sistem UPU tapi kalau macam yang case study yang ini dia memang college tu sendiri ada the registration process. Ni macam college swasta lah ni, dia tak ikut UPU kan. Dia macam college swasta. So awak boleh google lah kan IPTS punya registration process tu macam mana. Siapa yang terlibat. Okay. Lepas tu interviews can be time consuming and expensive. What are your specific goals and how would you justify a series of interviews? Sebab dia kata a series of interviews. So 50 minutes. Okay.
So akan ada series of interview. So mula mungkin awak nak interview pentadbir college, lepas tu nak interview siapa pula, nak interview parents, lepas tu nak interview siapa pula. Contohlah, sebab dia ialah a series of interview. Interview awak tu takkan sekali saja, dia akan lebih daripada sekali. Okay. Lepas tu yang ketiga pun again dia akan melibatkan awak punya teori. Apa jenis question yang awak akan gunakan? Open-ended ke, close-ended ke, range of response. Dia minta awak develop at least 5 sample questions and explain how each question will help you achieve your objective. Ni kalau misal kata awak apa orang kata dah tahu dah kan, sebelum ni kan kita buat SDP, awak tahu yang mana awak punya project objektif kena menjawab awak punya problem statement. Lepas tu kan kita buat kita punya survey, kita buat interview kan. Sepatutnya soalan nombor 3 tu awak boleh relate dah dengan apa yang awak buat sekarang. Okay, and then last sekali dia minta advantage and disadvantage of open-ended, close-ended and range of response punya question. Ni this is another example lah. Okay, so yang ni mak tinggalkanlah sebagai awak punya homework. Memang mak pun tak cari lagi dia punya jawapan dia. Okay, so yang ini kalau nak nanti mak boleh bagi dekat dalam konten apa, group konten tu. Okay. So basically macam itulah caranya untuk nak jawab awak punya soalan case study. Kena strength, maksudnya nak jawab soalan case study tu tak boleh macam simply jawab, tak ada teori, tak ada apa. Kan dia mesti you kena ada your teori tu memang comes daripada kita punya buku teks dan you akan selitkan dengan you punya supporting details, supporting information tak ada masalah, daripada buku boleh, daripada internet boleh, daripada apa orang kata tak kisah, majalah pun boleh, tak ada masalah. Okay, so itu ialah macam mana nak jawab soalan case study. Kan kalau awak rasa perlu buat dalam bentuk table, boleh buat dalam bentuk table, tak ada masalah. Kalau awak rasa contohlah kata macam a series of interview tu, awak perlu nak buat dia macam menggunakan apa smart draw dekat dalam awak punya PowerPoint tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, as long as whatever that you answer kena support dengan teori. Jangan biarkan dia terkotak-kanting tak ada teori. Sebab bila dia terkotak-kanting tak ada teori, itu yang macam kita akan markah dia kurang lah. Markah dia kurang sebab kita punya reason is you unable untuk nak relate dengan kita punya chapters. Itu yang dia punya, apa orang kata, dia punya perbezaan dekat situ. Okay. Clear tak macam mana nak jawab soalan case study? Dan macam mana tadi nak convert daripada awak punya soalan case study pergi kepada context diagram? Ataupun ada apa-apa soalan? Okay, clear. Mus kata clear. Clear, Mak. Clear Okay, alright. So nanti insyaAllah itulah mak baru download je kamu punya SRS tu, tapi mak tak sempat lagi nak review. Bila bulan puasa ni mak rasa macam lagi pendek je dia punya masa je tu kan. Kan alih-alih je dah pukul 4, dah pukul 5, dah nak buka kan. Itulah kan. Kalau macam kelas 4A dia kata mak boleh tak, sebab dia ada kelas dengan mak petang ni pukul 4. Tapi dia kata boleh tak mak discussion ni buat next class dia pukul 2, sebab dia kata pukul 4 tu macam dah tak boleh nak absorb dah case study yang paling panjang, dia kata macam tu lah. So tengok nanti macam mana. Okay, so kalau tak ada soalan untuk yang kita punya, apa orang kata, kita punya discussion, case study kita
Kita boleh stop dekat sini lah. Okay. And sedikit info. Okay. Sedikit info untuk awak punya intern. Okay. Okay. So untuk awak punya intern, kita dah setuju intern awak akan mula 3 hari bulan 8. Mana? Betul. 3 hari bulan 8 sehingga 28 hari bulan 9. Itu awak punya intern. Okay. 8 minggu. Dan katanya memang tidak ada apa-apa masalah sebab semester kita akan naik bulan 10. Jadinya memang kita tak akan kacau awak punya semester. Means awak akan solid pergi intern 8 minggu dan awak akan solid part 5 awak ialah 14 minggu. Dia bukan kata macam sebelum ni kan student sini-sini awak akan masuk lambat seminggu. So bila kata masuk lambat seminggu, lambat 2 minggu, jadi dia punya part 5 tu dia hanya ada berbaki 13 minggu ataupun 12 minggu saja. Tapi for you special juga sebab yang kita punya COVID-19 ni, okay. So kita pilih tarikh tu 3 hari bulan 8 sampai 28 hari bulan 9. Okay. Jadi sekarang ni kalau ikutkan method ataupun kaedah yang sebelum ni, cara untuk mak nak identify student tu boleh pergi intern ataupun tak boleh pergi intern dengan cara awak akan bayar RM1 dekat bendahari dan awak akan beli mini transkrip daripada unit exam. Satu je belinya RM1 kan. Tetapi because of currently memang UiTM masih lagi tutup, awak nak pergi ambil barang pun tak boleh kan. Memang kena sekat dekat pagar tu, memang kita punya pintu tu memang totally close. Jadinya Puan Yus mencadangkan kamu boleh print tak kamu punya result dekat student portal tu? Result yang mana? Yang latest ke apa? Yang latest. Maksudnya yang ada chapter pula. Yang ada part 1, part 2 dengan part 3. Ada ke yang semua Sam? Itu mak tak tahu sebab Puan Yus kata macam tak ada. Yang lama-lama punya result macam tak ada. latest punya je boleh Daniel. Latest pun boleh. Latest pun tak boleh mak. Latest pun tak boleh? Latest pun tak boleh. Dia dah tak tunjuk dah dekat website. Last time Fizi kata last time saya buat tak boleh. Dia ada macam sekejap je before. Bila tu dia dah tutup dah. Oh, lepas tu dah tak boleh. Tempat download tempat lah. Oh, habis tu macam mana kamu nak hantar dekat company kamu punya transkrip tu? Tu kena pergi beli. Ikut. Itulah dia cara dia, kena pergi beli. Habis Memang macam dia mana? silap kat situ je cara dia. Yang Tu je part 1 caranya. part 2 dah tak ada dah. Part 1 part 2 dah tak ada dah. Oh, sebab Puan Yus kata, dia cakap dengan mak, dia kata should be awak boleh tahu. Jadi mak pun kata, oh kalau awak boleh tahu, okey lah. Mak pun tak adalah risau sangat. Tapi you all pun tak boleh tahu
Sebab kalau tak silap dia tak sign kat email dah sekarang. Oh. Kalau tak silap. Oh, nanti nak kena fikir baliklah cara dia tu. Okey, tapi syarat intern dah dilonggarkan. Okey, itu berita baik. Syarat intern dah dilonggarkan. Okey. Computing subject. Okey, computing subject daripada Part 1 sampai Part 3 wajib lulus kecuali CSC 238. Faham? Maksudnya 118 kena lulus, 128 lulus, 159 lulus, apa? 138 lulus, ITS 232 lulus, tapi CSC 238 tak lulus pun tak apa. Okey, itu syarat yang dilonggarkan lah. Dan CSC 248 tu tak wajib ambil pun dah boleh pergi intern. So itu ialah antara syarat-syarat yang dilonggarkan. So kalau misal kata Mak rasa majority of you memang apa orang kata memenuhi syarat-syarat ini. So bila memenuhi syarat-syarat ini jadinya cari dulu company. Kan cari dulu company. Lepas tu nanti sebab Mak rasa Mak nak buat FB group. So dalam minggu ni ataupun sebelum raya lah kiranya Mak nak buat FB group. Lepas tu Mak nak buat video apa yang kamu kena buat, apa borang-borang yang kamu kena bagi pada company. Itu semuanya Mak nak settlekan sebelum raya lah supaya sambil-sambil raya tu korang boleh cari company. Okay, dan tak pun daripada sekarang ni dah boleh cari company dulu, aim dulu company mana. Sebab you all kena faham tau. Kejap Apip! Post laju ni. Okay, sebabnya awak kena faham tau, cawangan lain pun dia punya student CS dia ramai. 200 lebih, 100 lebih. Dan mungkin ada daripada student-student daripada cawangan lain tu yang sama kawasan dengan kamu. Sama-sama kawasan Seremban, sama-sama kawasan Pilah, sama-sama kawasan, sama-sama kawasan lah. So dia akan lagi mengecilkan peluang untuk nak dapat tu. Seremban tu nama je Seremban tau, susah nak dapat tau. Jadinya macam pendapat Mak, sebelum nak menerima Mak punya apa orang kata borang ke apa benda tu kan, so cari dulu company, aim dulu. Tanya dulu company, ambil tak student intern daripada 3 hari bulan 8 sampai 28 hari bulan 9. Itu kita punya tarikh. Kalau company tanya bila intern, 3 hari bulan 8 sampai 28 hari bulan 9. Itu tarikh 8 minggu. Kalau dia kata tak boleh extend lagi ke? Memang tak boleh. Syarat UiTM memang 8 minggu. Okay. Sebab dan lagi satu okay, 10 minutes. Okay. Dan lagi satu selain daripada persaingan tu okay, selain daripada persaingan tu kena fikirkan juga because of after COVID-19 kita tak tahu macam mana keadaan company tu. Adakah dia masih lagi mengambil student intern tanpa ada masalah ataupun sebaliknya, sebab awak pun tahu kan because of COVID-19 ada staff dia sendiri yang terpaksa diberhentikan ataupun dipotong gaji ke apa benda ke kan. So kita tak tahu after COVID-19 ni macam mana kesediaan company tu untuk nak ambil awak sebagai intern. Okay, intern kita 8 minggu. Okay, 2 minggu yang pertama ni ialah minggu yang mana awak analyse
company yang awak attach tu ialah company yang sesuai ataupun tidak, company yang betul-betul boleh bagi awak projek IT ataupun tidak. 2 minggu ni tau, 2 minggu yang pertama. Kalau misal kata awak cakap, mak 2 minggu, seminggu lebih ni mak, sebenarnya kita orang kena buat sales. So saya nak tukar company, boleh tak? Tukar company boleh dengan syarat start company yang baru tu ialah minggu ketiga, tak boleh lambat daripada tu. Minggu ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 dah dekat company baru. Minggu pertama dengan minggu kedua tu ialah untuk awak nak analyse company yang awak attach sekarang ni okey ke tak okey. Buat kerja yang sepatutnya ke kena buat kerja yang tak apa-apa. Kena buat yang kerja yang tak apa-apa ni maksud mak ialah kerja-kerja tu lah. Kena buat sales, hari-hari kena jual barang. Mak hari-hari saya kena jual printer. Bukan jual printer. Dia kata hari-hari dia kena jual barang, at least 2 barang. Tak kisahlah barang apa. So itu pun masalah juga. So mak suruh dia tukar company. Hari-hari saya kena hantar flyers daripada rumah ke rumah. Pun sama juga. Apa lagi? Selalunya benda-benda yang tak berkaitan macam tu lah. Kan? Tapi kalau misal kata awak cakap, mak ada unit IT kat sini tapi taklah mak dah seminggu ni macam tak ada apa-apa kerja je. Tu tak apa. Tu tak ada masalah sebab awak masih dekat unit IT. Kan, itu tak ada masalah. Dia yang masalah bila macam itulah jawab telefon, calls kan, customer service. Itu yang dikatakan sebagai tak sesuai. Okay, so bila tak sesuai, cepat-cepat cari company lain. Tapi minggu ketiga memang dah kena start dekat company yang baru tu. Dan kamu tanya dengan mak apa jadi kalau minggu ketiga pun tak dapat company baru? Sama ada awak maintain dengan company sekarang dengan keadaan kerja yang tak apa-apa tu, okay, dan awak akan grade on time, ataupun sebab ada senior-senior awak ni when it comes to practical dia macam-macam perangai tau. Ada yang rasa macam dia sangat gamble, mak saya rasa saya tak belajar apa-apa, saya ulang alik tangkak segamat, macam tu lah, tangkak segamat ke tangkak Melaka. Hari-hari naik motor, saya tak ada belajar apa-apa pun dekat company tu. Saya cari company baru pun tak dapat, tak apalah mak, saya extend. Ada yang macam tu. So kalau misal kata awak rasa company tu dah tak sesuai dan minggu ketiga tak dapat untuk nak teruskan dekat company yang baru, awak tak dapat cari, dan 2 lah pilihan. Sama ada awak teruskan dengan company yang sekarang yang buat kerja tak apa-apa, ataupun awak terpaksa extend lah. Sayang sebab bila extend tu 1 semester tu 900 untuk 1 subjek saja, which is practical. So yang sekarang ni senior-senior awak Part 5, Irfan Wafi, siapa lagi siapa? Mak ingat dia je sebab dia kelas rap mak kan. Irfan Wafi, Ilya, lepas tu ada tu Daniel, seorang budak fokus tu. Siapa? Dayana, Khairun Dayana. Itu semua insan-insan yang extend semester 900 untuk SEM ni. Tapi dia macam tak berapa, tak terkesan sangatlah dia punya extend tu sebab dia ada subjek-subjek lain lagi. Kalau awak memang extend sebab praktikal je, pada mak sayang. Kan? Pendapat mak sayang. Kan, ada yang lepas tu bila awak dah pergi intern tu, macam mana nak cakap bawalah diri tu elok-elok, janganlah gaduh dengan supervisor. Bila gaduh dengan supervisor bagi awak fail. Dah jadi kita ni mak ni tengok macam mana budak ni aku nak buat apa ni, sebab memang supervisor tu circle lulus tak lulus, dia memang circle tak lulus tau. Dan evaluation dia 1 sampai 5 tu semuanya satu. Adalah 1 ataupun 2 perkara yang dia bagi 2. Yang lain semua dia bagi 1. Lepas tu bila mak, yelah of course lah bila kita tanya dengan supervisor dia cakap lain kan. Tapi bila kita tanya dengan student, sebab dia cakap macam ni, dia kata student puan curi harta company. Jadi ni mak kata takkanlah budak aku ni sampai nak curi, takkanlah kan, tak pernah lagi lah.
So lepas tu bila tanya dengan student dia kata bukan curi. Dia macam mana dia dia yang lupa, dia suruh budak ni hantar printer dekat kedai. Budak ni hantar printer tu dekat kedai. Tapi sebelum student kita ni sempat ambil printer yang dah siap kat kedai tu, budak ni dah berhenti, dah angkat kaki, dah cabut sebab tak tahan hari-hari kena maki. Jadi dia ni tak tahu yang printer dia tu ada dekat kedai dan dia terus menuduh student kita ni yang mengambil harta syarikat, dia kata. So memang masa tu budak tu lagi 2 minggu je nak habis intern. Dah 6 minggu dah. Dah 6 minggu, lagi 2 minggu je dia kata tak boleh mak, saya memang tak tahan, angkat kaki. Memang dia lari betul lah, lari sungguh lah. Lari sungguh tu yang company tu bagi tak lulus. Tapi mak tahu dia memang, mak pernah ajar dia ITS 332 dulu, mak tahu dia memang bagus budaknya. Tapi lepas tu bila mak bincang dengan Puan Yus, kita dah setuju supaya dia diberi peluang untuk buat projek, tapi dia kena buat betul-betul lah. Tu yang memang dia buat betul-betul sungguh, dia punya website, ada video, ada apa benda lah semua tu. So kita consider dan kita luluskan dia, so dia tak extend. Kan. So itulah perkara-perkara macam-macam. Bila kata intern ni kan macam-macam yang kadang-kadang kita tak pernah terfikir pun jadi juga. Mak, saya dibuli oleh supervisor saya. Padahal lepas tu bila mak tanya dengan supervisor dia kata, puan, takkanlah saya suruh dia buka komputer, lepas tu assemble semula komputer, dia cakap saya mendera dia, saya membuli dia. Dah mak pun sebersalah lah, kita pun macam dekat tengah-tengah. Kan, okey. Dan kalau boleh macam elakkanlah perkara-perkara yang macam saya tak tahu buat. UiTM tak ada subjek ni. 5 minutes. Okay. So tomorrow lagi pekerja kita sampai. Yeay! And then kita baru ke malam lagi pekerja okay. kita. So macam elakkan. Hello. Ya. Nanti kita tidur buat Aisyah. Nanti pekerja kita datang. Dan kita buka dan kita test. So elakkan benda-benda yang macam janganlah jatuhkan jangan jatuhkan UiTM lah. Kan maksudnya macam memang Can I do my bahasa Melayu work tomorrow? boleh. Yay, you're the best girl. Dan habis matematik tu boleh beli vitamin. Yelah. Yay. Okay. So Miss jangan buat benda-benda yang macam nampak teruk sangat UiTM ni kan. Suruh kita memang tak ada subjek PC maintenance, tapi it is something yang you boleh belajar dan you boleh gain the experience on your own kan. So janganlah cakap saya tak boleh buat ni sebab UiTM tak ajar. Ui, kecilnya hati mak dengar macam tu tau. Kan, so jangan buat sebab bila macam tu itu yang jadinya company pun akan terus ni student mana UiTM mana Johor dulu senior dia pernah lah buat gini tak nak lah ambil. So dia akan ada bad impression dekat situ lah. Setakat ni mak dah ada dah 1-2 company yang dia memang macam nak cakap dia macam serik nak ambil budak kita. Kan, tapi tu mak kata daripada sekarang dah boleh start recce ataupun survey company mana yang awak nak pergi, yang awak nak ni lah. Selalunya awak memang akan cari company yang dekat dengan rumah awak kan. So cari company daripada sekarang. Macam mak kata tadi 8 minggu bermula 3 hari bulan 8 sampai 28 hari bulan 9. Okay, cari dulu, kumpul dulu. Sebab nanti awak perlu lepas tu buat resume. Resume pun dah boleh buat daripada sekarang. Resume, cari company. Nanti mak akan bagi borang-borangnya nanti. Nanti mak akan create Facebook group. Lepas tu nanti kita akan mak akan bagi borang-borang apa benda semua. Semua mak akan bagi dekat Facebook group tu. Okay, tu a little bit about intern lah. Kan. Risau juga takut you all tak dapat tempat. Macam tu lah. Kalau nak intern dekat UiTM Segamat, boleh? Unit IT.
Tapi unit IT dalam satu-satu masa dia hanya boleh terima 4 hingga 5 pelajar sahaja. Jadi dia pun sama, based on first come first serve. Kalau nak minta dekat unit IT kita, unit IT Segamat, boleh duduk college, tak ada masalah. Ada yang pergi intern dekat UiTM Pasir Gudang pun ada, yang pergi intern dekat UiTM Shah Alam pun ada, yang pergi intern dekat UiTM Dengkil pun ada. Okay. Nanti Mak akan sharekan company-company yang sini-sini awak pernah pergi. Tapi tak, maksudnya itu ialah company-company yang sini awak pernah pergi. Sama ada company tu nak ambil lagi student intern ataupun tidak, itu awak kena tanya company. Bukan kata company-company tu memang confirm akan nak budak, bukan macam tu. Okay, cuma itu ialah sebagai awak punya guide lah. Nak cari company yang macam mana, kan company berbayar ke, company tak berbayar ke. Selalunya kalau swasta dia berbayar lah, kan. Paling banyak setakat ni, itulah siapa tu sini awak dulu yang jadi pelajar contoh tu, Khairul Imran Khairul Imran ke Khairul apa tu nama dia, yang dia naik pentas masa dinner Kompas tu, dinner Kompas dengan dinner Kuaza tu. Dia masa tu dia dapat intern dia 1,000 lebih. Dia lah yang paling tinggi. Dia lah yang paling tinggi, hot staff lah. Sampai dia dah masuk company tu, company lain suruh dia keluar daripada company tu, masuk company dia. Macam tu lah dia punya hot staff dia tu. Kan? Rezeki dia lah. So ikut kamu, macam mana kamu punya orang kata apa? Pertimbangan untuk nak memilih company. Ada yang nak pilih company dekat dengan rumah. Tak kisahlah Mak ada duit allowance ke, tak ada duit allowance ke, tak apalah asal dekat dengan rumah. Tapi ada yang duit tu yang menjadi motivating factor dia. Okay, so ikut macam mana. Kalau dengan UiTM Segamat dulu kita bagi 900 once upon a time, sebab kita ikut kamu punya menteri tu. Siapa menteri yang budak tu Allah lupa dah Mak menteri budak tu siapa tu yang dia kata apa, intern kena minimum 900 tu kan. Memang kita bagi budak kita 900. Tapi yang kali ni Mak tak tahulah dapat ke tak dapat kan, sebab COVID-19 dan kena kerja daripada rumah. So Mak tak tahulah boleh dapat ke tak boleh dapat. Tapi dulu memang kita bayar. Pasir Gudang pun kita bayar. Okay. So itulah sedikit tentang internship. Okay, so nak cari company tu ikutlah kamu punya own creativity. Ada yang register dekat Jobstreet, ada yang tengok dekat bahagian classified newspaper. Ikut macam mana cara kamu. Okay, cuma Mak tak recommend kalau nak intern dekat hospital. Sebab hospital ni dia tak, sistem-sistem dia semua outsource dan dia tak ada unit IT pun. Kalau ada pun unit IT, dia tertah unit IT dia seorang je. Dia lah yang kena buat semua benda. So hospital Mak tak cadangkan. Kalau dah terdesak sangat majlis daerah, pejabat tanah tu boleh lah. Cumanya dia punya kekurangan is awak memang dapat tempat. Cuma projek yang awak diberi, projek yang company tu bagi, yang pejabat tanah, majlis daerah bagi tu macam just for the purpose of untuk awak lulus intern lah. Dia bukan kata projek yang memang betul-betul awak berpeluang nak jumpa dengan klien ke apa ke, tak adalah. Okay, so ikut nak cari company macam mana. Kan ada yang cari dia company apa, kedai photostat. Kurang lah, Mak kurang prefer kan. Kalau macam memang siapa-siapa orang JB tu, kalau dulu ada tu dekat MSC Cyberport. MSC Cyberport punya menara tu banyak tu ICT company. So boleh tanya satu-satu. Siapa-siapa yang duduk area-area Johor Port tu ada Felda FGV. Ada Felda Global Venture tu, FGV tu. Dia siapa-siapa yang minat network boleh pergi intern situ sebab dia memang on networking. Mana lagi? Kena cari company. Mesin niaga dekat KL tu kan. Mesin niaga yang dekat KL, yang dekat LDP ke tu, yang nak ke arah
yang nak ke arah Shah Alam tu kan? Nak ada tapi mesin niaga tu dekat tepi jalan. Tu pun boleh tanya. Dia memang ICT company, Microsoft, IBM yang dekat TTDI tu. IBM dekat TTDI. Mana lagi? Banyak. Boleh tanya. Software house boleh tanya. Mana-mana company boleh tanya as long as dia ada unit IT. Okay. Lama dah ni. 12.10 dah betul-betul 2 jam dah. Okay. Ada soalan lain tak? Last soalan. Ya, tu Ustaz Umar. Berkenal matematik. Boleh. Okay. So kalau tak ada, Mak rasa kita boleh berhenti di sini. InsyaAllah easy je. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi untuk discuss lagi another case study. Tadi kita tengok case study chapter 3. So nanti minggu depan kita tengok case study chapter 2 pula. Okay. So kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Ans. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Okay, thank you all. And subscribe to my channel. Please. Okay, Please subscribe to my alright. channel.